Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi di Forum Pendidikan Islam yang bertajuk Insurans Takaful. Bersama saya Muhammad Fikri pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum bahawa insurans dan takaful dapat memberi banyak manfaat kepada masyarakat. Justru, terdapat segelintir pihak yang tidak mengetahui akan manfaat insurans dan takaful. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, insurans dan takaful. Apa itu insurans dan takaful? Persoalan ini menjadi kunci utama kita pada forum hari ini supaya kita dapat mengetahui apa itu takaful dan manfaatnya. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, mari kita berkenalan dengan dua orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau, kerana warga Dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama, Saudari Nurul Iman. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat. Seterusnya, ahli panel kedua, Saudari Siti Farisha binti Muhammad. Selamat datang saudari. Terima kasih, saudara. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, berbalik kepada soalan kita tadi berkenaan insurans dan takaful, saya akan bertanyakan tentang pengertian ataupun maksud insurans dan takaful kepada ahli panel kita yang pertama. Dipersilakan saudari. Baiklah, terima kasih saudara. Jadi takaful ni adalah satu perkataan yang berasal dari perkataan bahasa Arab, iaitu al-kafalah, yang bermaksud jamin, yang bermaksud saling jamin menjamin. Tapi dari segi tafsiran syarak pula, ia adalah pakatan satu kumpulan untuk saling jamin menjamin dan bantu-membantu antara satu sama lain ketika para peserta kumpulan tersebut ditimpa satu musibah. Maksudnya dia tolong-menolong lah. Manakala insurans pula adalah suatu rancangan kerjasama yang melibatkan usaha saling membantu di kalangan ahli yang menyertai atau suatu usaha perkongsian risiko. Terima kasih saudari. Beralih pula ke soalan seterusnya. Apakah pengertian jual beli atas talian, kad kredit dan kad diskaun? Terima kasih saudara. Pengertian jual beli atas talian ialah proses yang dilakukan oleh pengguna untuk membeli produk atau perkhidmatan dalam talian. Jual beli atas talian ialah sejenis perdagangan elektronik yang digunakan dalam urus niaga, perniagaan ke perniagaan dan perniagaan ke pengguna. Seterusnya, kad kredit. Kad kredit ialah sejenis bayaran angsuran yang membolehkan kita untuk membeli barangan atau servis tanpa menggunakan wang tunai dan pelbagai jenis kedai di seluruh dunia. Apabila kita menggunakan kad kredit, pengeluar kad kredit akan membayar bagi pihak kita dan hantarkan bil kepada kita dalam bentuk kenyataan bulanan. Kad diskaun pula ialah kad yang diperolehi dengan berbayar, sama ada bayaran bulanan atau wajib mesti sampai poin DSB atau bayaran tahunan. Seterusnya, Baiklah. Seterusnya soalan ini ditujukan kepada ahli panel pertama. Apakah perbezaan antara insurans dan takaful? Okey, jadi perbezaan dia ada banyak, tapi saya fokuskan kepada 3 perkara, iaitu pertama sekali, takaful adalah sistem Islam, manakala insurans pula adalah sistem kapitalis. Yang kedua adalah takaful ni ialah satu akad tabarruk, manakala insurans pula dia adalah satu kontrak. Dan last sekali, takaful ni sebab dia adalah satu sistem Islam, jadi dia tiada riba. Insurans pula dia ada riba. Suka untuk saya ajukan soalan seterusnya kepada ahli panel yang kedua. Adakah kad diskaun itu dibenarkan dalam Islam? okey, hukum kad ini ialah haram dari segi syarak berdasarkan sebab-sebab tersebut. Yang pertama ialah kerana terdapatnya unsur jahalah, iaitu ketidaktahuan atau gharar, kesamaran. Kerana pembeli membeli kad tersebut bertujuan mendapatkan diskaun yang dimaksudkan di dalam kad tersebut. Dia tidak tahu berapa nisbah sebenar diskaun tersebut dan ratenya yang sebenar, rate-nya yang sebenar. Kadang-kadang dia menggunakannya, maka dia dapat diskaun, sama ada diskaun itu banyak atau sedikit. Kadang-kadang dia tidak menggunakannya, maka dia tak dapat diskaun.
maka ianya jual beli yang gharar, iaitu sama-sama dan tidak jelas. Sedangkan hadis Rasulullah menyebut Rasulullah melarang daripada jual beli gharar, iaitu sama-sama atau tidak jelas. Yang kedua, terdapat unsur perjudian. Muamalah tersebut akan mendatangkan lebih bahaya. Antara untung dan rugi ini kerana pembeli tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan daripada diskaun tersebut dan daripada pembayaran kad tersebut. Maka sama ada dia mendapatkan keuntungan tersebut lebih daripada harga kad diskaun ataupun dia jadi rugi kerana tidak balik modal. Maka dalam hal ini adanya unsur-unsur perjudian, sedangkan Allah mengharamkan perjudian seperti mana yang terkandung dalam surah Al-Maidah ayat 90. Seterusnya kita akan membincangkan tentang kepentingan takaful. Silakan ahli panel pertama. Okey, yang pertama kepentingan dia adalah memberi ketenangan sekiranya kita dan keluarga ditimpa musibah. Maksudnya kita ada sumber untuk dana kita lah. So yang kedua, sebagai satu cara dan kaedah melindungi kewangan dan pendapatan kita. Yang ketiga, memastikan keluarga kita dapat menjalankan kehidupan seperti biasa walaupun ditimpa musibah. Jadi maksudnya musibah tu tak ada efek sangatlah kat kita sebab kita ada dana bila kita berlakunya kecemasan. Yang keempat, mengelakkan keluarga kita daripada meminta-minta sekiranya ditimpa musibah. So kita tak payah nak minta dengan orang sebab kita dah ada takaful. Jadi kita boleh ambil daripada takaful tu lah. So tak payah pinjam lagi dengan orang. Yang kelima, memastikan ekonomi tidak terjejas. Terima kasih ahli panel kedua. Pembincangan ini diteruskan lagi dengan soalan untuk ahli panel kedua, iaitu kepentingan bagi jual beli atas talian, kad kredit dan kad diskaun dalam kehidupan seharian kita. Kepentingan jual beli atas talian, yang pertama mudah, yang kedua harga lebih murah, yang ketiga pilihan jauh lebih banyak, dan yang keempat tidak perlu bersesak. Kebaikan kad kredit pula, yang pertama boleh belanja atas apa yang kita mahu tanpa menggunakan wang tunai. Yang kedua, lebih senang dibawa dan mempunyai mobiliti yang baik. Yang ketiga, membolehkan kita mengawal perbelanjaan kita dengan lebih baik. Dan yang terakhir, dapat memiliki aset yang mahal tanpa membayar penuh. Terima kasih Farisha. Berdasarkan perbincangan kita pada hari ini, saya simpulkan bahawa sudah terang lagi bersolok, insurans dan takaful dapat memberikan banyak manfaat kepada penggunanya. Oleh itu, umat Islam hendaklah sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan dengan penuh keimanan dalam kesukaran. Walaupun sedemikian lemah manusia tidak mampu menolak apalagi meramal musibah yang bakal dihadapi, tetapi manusia masih mampu berfikir dengan akal dan kudrat kurniaan Allah untuk membuat persediaan dan perancangan bagi meringankan beban yang terpaksa dipikul oleh mereka. Sehubungan itu, maka perkhidmatan takaful adalah jenis berfungsi sebagai pelindung kepada manusia yang ditimpa kemalangan, kerosakan harta benda ataupun sebarang musibah lain. Maka kerugian itu mereka akan dibayar ganti rugi dan pampasan melalui sumbangan yang dibuat oleh kesemua ahli kumpulan berkenaan. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.